Dialah yang paling penat. Dialah yang paling tak tahu buat segalanya. Aku tak boleh pun nak menceritakan apa yang aku hadapi kepada mak aku sendiri sebab dia lebih percayakan dan sayangkan menantu dia. Depan orang, suami aku nampak rajin. Tapi semua kerja kena disuruh, baru ada hati nak buat. Minggu lepas, ayah tebang pokok belakang rumah. Dia sibuk dengan main game. Aku cakap, pergilah tolong abah, aku nak masak. Cuba teka apa jawapan dia. Kejap, aku tinggalkan kerja aku di dapur, aku tolong ayah tebang pokok. Berpanasan di bawah matahari. Sudah siap kemas, barulah dia tunjuk muka. Buat-buat mahu tolong kemaskan sisa-sisa daun. Aku yang berpenat, tapi mak aku pelawa menantunya makan dulu. Anaknya dibiarkan kelaparan. Aku sudah tahu hati. Mental aku sangat tidak stabil kebelakangan ni, terutamanya bila mak asyik suruh aku mengandung. Aku tak nak, tapi aku tak sebutkan. Aku tahu salah untuk menolak rezeki anak, tapi aku takut tak mampu jaga mental aku sendiri. Aku tak nak anak aku jadi mangsa. Aku tak ada kawan-kawan yang boleh dengar masalah aku. Mak aku sendiri pun tidak percaya nak meluahkan segalanya. Sebab aku tahu dia akan salahkan aku juga akhirnya. Dia akan tuduh akulah punca. Dibesarkan oleh dia, aku kenal mak aku sepanjang umur aku. Jadi aku tahu apa reaksi mak nanti. Pernah sekali mak halau aku keluar dari rumah hanya sebab aku bangun lewat pada hari cuti. Layanan mak sangat lain terhadap kakak-kakak aku yang lain. Hanya aku dilayan teruk. Sejak dari zaman sekolah rendah aku dah dilayan macam ni. Jadi bila mak sendiri layan menantu melebihi dari aku sudah tahu hati. 2 hari lepas aku teringin nak tengok acara bunga api sempena Hari Merdeka. Aku ajak suami aku. Dia setuju. Tapi dengan syarat aku perlu ikut dia berjumpa dengan mak mertua aku. Masalahnya aku sangat kekok bila berjumpa dengan mak mertua. Mak mertua biasa layan aku dingin walaupun kami dah 3 tahun kahwin. Suami aku ni pula anak lelaki yang paling disayang. Aku selalu bagi alasan nak elak jumpa mak mertua. Tapi kali ni aku setuju. Itu pun sebab aku teruja nak tengok pesta bunga api Hari Merdeka. Bila jumpa, diorang borak sesama mereka nak beranak. Seolah-olah aku ni tak wujud kat situ. Aku tak mengeluh, sikit pun tak terasa dipulaukan. Dalam fikiran aku, cuma bunga api. Lepas tu, kita orang pun bergerak menuju ke tempat acara bunga api tersebut. Seperti yang dijangkakan, jalan hari itu terlalu sesak. Mana taknya daripada 2 laluan menjadi 3 laluan. Kami mencari kawasan untuk meletak kereta. Aku bagi tahu suami aku dengan nada yang normal. Jangan masuk lain kiri, duduk saja di laluan tengah sebab kat depan nanti semua kereta di laluan kiri akan ke tengah semula. Tiba-tiba suami menjadi bengis. Dia marah aku sebab aku mengganggu katanya. Aku terus terdiam. Setelah beberapa minit mencari, aku fikirkan suami nak patah balik. Tapi rupanya dia terus memandu balik rumah. Terkedu aku sebab dia tak bagi tahu apa-apa. Semudah tu je dia putus asa untuk cari tempat letak kereta. Lepas tu decide balik je. Sepanjang 1 jam perjalanan balik, mencurah-curah air mata aku kecewa. Tapi tidak ada sedikit pun bunyi tangisan yang keluar. Aku berpura-pura main Monopoly Go sambil menahan diri dari menyedut hingus. Sampai sahaja di rumah, aku terus bergegas ke dapur basuh baju-baju kotor. Sepanjang aku menjemur baju, itulah masa aku menangis tanpa suara. Tuhan saja yang tahu betapa sakitnya dada aku menahan suara dari terkeluar. Jujur, aku mengharapkan setidaknya dia memujuk dengan berkata, kita naik motor pergi ke sana semula. Namun, sepatah perkataan pun tak keluar daripada mulut suami aku. Keesokannya, aku bangun dengan mata yang bengkak. Sangat bengkak sampai aku terpaksa menipu dekat mak alergik makanan. Aku sudah tahu hati. Aku nekat. Ini bukan kali pertama aku memikirkannya. Tapi aku sudah nekat. Aku nak bercerai. Aku sudah tidak tahan. Aku sudah tidak mampu. Seolah-olah ada batu di dalam dada. Berat sangat sehingga aku menangis lagi dan lagi bila terfikir soal ni. Aku sudah tidak boleh teruskan. Tapi macam mana aku ingin memberitahu mak dengan ayah? Diorang mesti akan salahkan aku.
Entahlah, mungkin aku yang kena halau dari rumah atau mak akan mengungkit macam-macam. Suami aku, mesti dia tak mahu. Mesti dia akan merayu-rayu dan katakan berubah. Tapi ini bukan soal berubah atau tidak. Bila aku cuba meluah, mereka semuanya menyuruh aku yang berubah. Jangan panas baran, cuba belajar untuk sabar. Tapi diorang tak pernah suruh suami aku yang berubah. Cuba jangan buat isteri marah. Cuba jadi rajin. Tidak, ini bukan soal berubah. Ini soal hati. Aku sudah tahu hati. Tolong, apa prosedur untuk menuntut cerai khuluk, tebus talak? Apa yang aku patut beritahu kepada mak dan ayah? Apa yang perlu aku lakukan? Tolong komen di bawah. Sekian.